بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lihat kembali pada ayat yang ketujuh. Kita selesaikan pada lafaz seterusnya pada maja'ahum bil-bayyinati qalu hadha sihrun. Dibacakan kembali, kita lihat pada muka surat 552 surah Shaf juzuk 28. Mula daripada ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala 'Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Surah Al-Azim. Diingatlah ketika mana Isa ibn Maryam berkata kepada kaum Bani Israel, wahai kaum Bani Israel sekalian, tapi bukan dikatakan wahai kaumku. Cuma kaum di sini adalah nisbah keturunan Bani Israel. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus untuk kamu, yang membenarkan dengan apa yang berada pada kamu, yang ada padaku juga, iaitulah kitab Taurat. Wa mubasyiran bi rasuli yatin min ba'di ismuhu Ahmad. Dan juga aku menyampaikan kepada kamu berita gembira dengan kedatangan keutusan seorang Rasul yang akan datang setelah daripada aku. Namanya adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka tak lama telah datang kepada mereka itu tanda-tanda daripadanya, mukjizat kebenaran tentang Rasul yang diutus. Qalu hadha sihrun mubin. Mereka mengatakan ini tidak lain melainkan hanya sekadar sihir yang menyata. Kita kembali balik pada perbahasan tafsiran ini. Ada dua tafsiran yang saya belum menyebutnya. Inni Rasulullah ilaikum. Di sini disebut Inni Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Cuma kita tidak ketahui pada zaman Nabi Isa alaihissalam, dia bukan Nabi Arab. Bani Israel bukan orang Arab. Jadi sewaktu Nabi Isa alaihissalam dakwah, bahasa apa dia guna, bahkan dengan nama Allah disebut nama apa. Disebabkan Allah tidak ada dalam Taurat, Allah tidak ada dalam Injil, tetapi ada dengan nama yang lain. Cuma bila Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan ayat ini, Allah kata inni Rasulullah ilaikum, menunjukkan bahawasanya kaum Bani Israel telah mengenal Allah sebagai pencipta, dan mereka juga mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus buat mereka itu seorang Rasul yang bernama Musa, dan diturunkan buatnya kitab Taurat. Jadi oleh kerana itulah disebut inni Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Taurat itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang tanda-tanda seorang itu Rasul adalah bayyinat, mukjizat. Jadi kerana itulah Allah Subhanahu wa taala juga memberi mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam agar dengan mukjizat itu memperlihatkan kepada mereka bukti bahawasanya Nabi Isa alaihissalam seorang Rasul juga yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi,
Salah satu kemukjizatan yang ada pada Nabi Isa adalah dia juga mengetahui isi kandungan Taurat. Dia lebih tahu berbanding kaum Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam bukan kaum Bani Israel sebab dia tidak ada keturunan. Sebab dia tak ada bapa. Tetapi tentang Taurat, dia mengetahui isi kandungannya daripada awal sampai akhir dan mana ayat-ayat yang perlu dimaksudkan. Maksudnya adalah dihapuskan hukum dia. Tak boleh guna lagi. Antaranya adalah pengharaman makannya lemak dagingnya unta buat kaum Yahudi ketika itu ataupun kaum Bani Israel. Lalu Nabi Isa alaihissalam dalam dakwahnya mengajak Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan kembali buat kamu dengan apa yang kamu sendiri haramkan. Itu. Asalnya sebenarnya nazar Nabi Yaqub alaihissalam dia sakit, dia bernazar. Sekiranya dia sihat, dia bernazar dia tak mau makan daging unta, lemaknya ataupun bahagian-bahagian daripada unta. Untuk dia nazar. Oleh kebenaran demikian ulama-ulama kita kata teori ini khusus untuk Nabi Yaqub alaihissalam dan ini hukum bukan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ulama kata boleh disebabkan hukum pada makan itu harus. Saya bernazar sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala sihatkan saya tidak mahu lagi makan sekian-sekian. Mungkin kerana makanan ini, minuman ini yang menyebabkan saya jatuh sakit. Silakan. Tapi kalau dia nazar itu kena kukuh pada nazarnya. Takut nanti makan minum juga. Bila dia makan minum maka dia kena kafarah nazar. Kafarah nazar yang mula-mula adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu bagi dia makan 60 orang. Itu pasal kalau sekiranya ada satu kenduri, saya buat kenduri untuk 60 orang je. Dia tanya, nazar ke? Oh, kena tahu. Sebab nazar tu untuk orang miskin, kita bukan orang miskin. Sampai untuk 60 orang. Kita tanya, kes apa? Itu bulan Ramadan. Ni. Begitu. Nak puasa 2 bulan tak boleh. Lagi makan 60 orang lah. Jadi kembali balik. Lalu salah satu mukjizat Nabi Isa, dia mengetahui segala kandungan Taurat daripada awal sampai akhir, walaupun Taurat tak ada di tangan dia. Dan kata ulama Nabi Isa alaihissalam menghafal keseluruhan kitab Taurat. Itu menunjukkan mukjizat. Soalannya bagaimana dia boleh menghafalnya? Allah Tuhan. Taurat itu milik Allah. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak bawa sebiji Taurat ada dalam hatinya seorang Nabi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Di sini yang belum saya cerita adalah kalau kita kaji, kita lihat dalam Injil Bible dah hari ini disebutkan bahawasanya ada beberapa kisah di dalamnya disebut sebagai, kalau bahasa Arab disebut Farqalid. Itu bukan bahasa Arab yang asal, tapi orang Arab pun pakai itu letak dalam kitab tafsir. Farqalid. Farqalid itu maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam dia beritahu kepada pengikut-pengikutnya ada 12 orang dalam Injil Yohanes. Dia beritahu, aku nak beritahu kepada kamu bahawasanya nanti aku akan doa kepada Bapa. Bahasa dalam Injil tu Bapa tu mana Allah lah, Bapaku. Bahawasanya nanti dia Bapaku akan utus seorang Farqalid. Farqalid itu siapa? Nabi Ahmad dalam kajian-kajian itu. Farqalid itu maksudnya adalah yang membawa kepada perubahan. Orang yang sedih dia gembirakan. Orang yang berduka dia senangkan. Macam itu dalam masuk Farqalid itu. Jadi dalam kajian-kajian mengatakan tidak ada Nabi, tidak ada Rasul setelah Nabi Isa yang dikaitkan dengan Nabi Ahmad itu. Farqalid. Itulah maksudnya bahawa namanya itu Ahmad, cuma dalamnya
Taurat dalam Injil itu dia tidak tulislah namanya sebagai Ahmad. Cuma disebut Farqali. Cuma Farqali itu juga bila dikaji, maknanya adalah orang yang memang banyak memuji Tuhan. Ahmad lah. Jawapannya Ahmad. Dan disebut di sini min ba'di, setelah aku. Jadi Nabi Isa alaihissalam dia Nabi, dia Rasul. Setelah aku namanya Ahmad. Ahmad ni satu rumus. Walaupun disebut sebagai nama, tapi sebenarnya Bani Israel bukan perlu kenal nama, tapi mereka perlu kenal perwatakannya, akhlaknya, jiwanya, dakwahnya yang terkandung di dalam Taurat. Setelah Nabi Isa bacakan Injil, maka mereka menulisnya, maka yang terkandung pula dalam Injil. Apa maksudnya? Ahmad itu satu rumus pada ketika itu. Agar mereka-mereka ni kaum Bani Israel melihat Nabi yang mereka nak beriman, mesti Nabi itu cirinya ada dalam kitab mereka dulu. Sebab apa? Nabi Isa alaihissalam pun pernah bagi tahu kepada pengikut-pengikut. Itu dalam Matthew. Dia kata, aku ingatkan kamu setelah aku nanti, ada ramainya Nabi-Nabi palsu. Dia datang mengaku Nabi. Dia bawa ajaran itu, ajaran ini. Maka hendaklah kamu sabar. Barang siapa sabar, maka dia akan selamat nanti. Sehingga dah menemui Nabi Ahmad itu. Itu. Sebabnya Matthew itu juru tulisnya Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga Yohanes. Tetapi dalam kajian Kristian sendiri, mereka tidak pernah menemui dalam seluruh Bible yang lama dan Injil lama-lama dia kata Isa benar-benar aku tu. Tidak ada aku dan tak ada juga dijumpa aku dan Tuhan. Mereka bahawa aku adalah hamba Allah dan Tuhan adalah Tuhan. Nyembahnya. Dan tak ada istilah anak juga. Istilah itu tak kala mana ada problem pada Yohanes, dia yang pengikut Nabi Isa ada 12 orang yang duduk dengan Nabi Isa, namanya Matius dengan yang Yohanes. Yang kira Paul tu bukan nak murid Nabi Isa, tapi dia mengaku dia Rasul. Sebab dalam ajaran Kristian, Nabi lagi tinggi pada Rasul. Kaedahnya gitu. Jadi Nabi Isa tu siapa? Nabi Isa tu Nabi. Dia juga Rasul. Cuma Nabi nombor 1, Rasul nombor 2 dalam Kristian. Itu pasal bila Nabi Isa ingatkan, aku ingatkan kamu berhati-hati, nanti setelah aku ramainya Nabi-Nabi palsu. Dan di dalamnya yang Yohanes pula disebut bahawasanya, lalu aku mengingatkan kamu, kalau kamu nak tahu Nabi itu Nabi palsu ataupun tidak, tengok pada buahnya dalam bahasa itu. Apa maksudnya? Buah agama, apa yang dibawa. Dia bawa macam aku bawa atau tidak? Kalau sekiranya dia bawa bukan seperti mana aku bawa, maka dia adalah Nabi palsu. Dia adalah Nabi palsu. Jadi ada dalam ceritanya, disebabkan dalam sebagian kitab tafsir ulama' kita juga menyebut tentang kisah-kisah itu dalam tafsir mereka, sebab mereka pun mengambil pada Injil. Nak bagi tahu bahawa sebenarnya di dalam Injil itu kebenaran-kebenarannya, tapi Kristian itu dia tak memahami kebenaran tersebut. Dia ubah. Sebab awal dakwah Nabi Isa alaihissalam, awal orang Yahudi yang masuk, kita tak kata dia masuk Kristian, mana ada Kristian. Orang Yahudi yang jadi pengikut Nabi Isa, semua mengakui Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Dia Nabi, dia Rasul. Itu mazhab awal dulu. Kemudian tu barulah bertukar dan banyak mazhab. Sehingga dalam hari ini, kalau dikaji di mazhab Kristian, ada yang mengaku Isa itu anak, Isa itu Allah dulu. Ada juga Isa itulah Allah. Itu banyak Katolik yang Ortodok. Ada juga yang mengaku bahawasanya Isa itu anak
Isa itu Allah, Isa itu Nabi, Isa itu Rasul. Semua betul sekali. Cerita Isa itu mati atau tidak, ada juga mazhab kata Isa tak pernah mati. Dia tak pernah disalib. Mazhab Kristian. Ada juga kata dia mati, cuma tak disalib. Ada juga kata dia tak mati, dia naik ke langit. Ada juga mati, kata mati. Bila dah mati, Tuhan hidupkan balik, naik ke langit. Itu di kalangan ulama tafsir kita yang berpendapat demikian. Ini mutawaffika. Sebagai ulama kata mutawaffika adalah Nabi Isa alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala angkat roh dia dulu. Apa maksud angkat roh? Waktu roh dia mati. Sebab tak ada roh. Tidak ada roh. Bila tak ada roh, pengikut Nabi Isa pun tengok Isa mati. Isa dah mati. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala masukkan kembali roh ke dalam tubuh Nabi Isa alaihi wasallam. Mereka tak tahu Isa dah hidup balik. Waktu tu Allah angkat dia naik ke langit. Ini mutawaffi. Sebagai lagi kata ulama, Nabi Isa tak pernah dibawa keluar rohnya. Memang terus bawa naik ke langit. Dalam Islam pun kita kehilangan itu. Cuma Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Cuma jumhur ulama lebih Nabi Isa tak pernah dimatikan walaupun sekejap. Terus dia angkat ke langit. Walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Maka tak kala mana telah datang kepada mereka ja'ahum, menunjukkan bahawasanya mesti ada yang sampai yang datang kepada mereka. Cuma ulama-ulama kita ditanya, ja'ahum, nak kembali kepada siapa? Kembali kepada Nabi Ahmad ke kembali kepada ini Rasulullah ilaikum, mana Isa bin Maryam? Sebagai ulama kata boleh dua-dua. Dilihat pada kisah ini berlaku bila. Kalau sekiranya pada zaman Nabi Isa alaihi wasallam dia dakwah, maka falamma ja'ahum bil bayyinati, sewaktu Nabi Isa alaihi wasallam dakwah, dia memperlihatkan mukjizat. Mukjizat ni antara dia baca dengan kitab Taurat. Itu mukjizat. Itu yang cerita dia kalangan orang Yahudi. Ini kisah Nabi Isa dah tak ada dah. Kemudian ada seorang saleh namanya Uzair. Allah pernah matikan dia 100 tahun. Ini cerita dalam Quran. Mati sungguh. Habis hancur tubuh dia, keldai dia. Lepas Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kembali. Dan sebelum dia mati, dia seorang soleh. Dia sahaja yang menghafal kitab Taurat. Dalam sejarah Yahudi ketika itu, dia seorang soleh, bukan Nabi Rasul. Mana ada Nabi Rasul zaman itu? Dia menghafal kitab Taurat. Lalu dia bangkit. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan kembali setelah 100 tahun Allah matikan dia. Kemudian dia kembali balik ke kampung dia. Orang kampung mana kenal? Cuma orang kampung kenal. Dulu ada seorang bernama Uzair penghafal Taurat. Dia seorang yang hafal. Lalu dia balik kampung dia nak beritahu saya lah Uzair. Kalau betul kau Uzair, cuba baca Taurat. Ada orang pun belik-belik dan Taurat yang mereka tulis-tulis. Uzair baca aja dengan hafalan daripada awal sampai akhir. Bila dah ta'asub, ada di antara mereka kata, ini bukan orang biasa, ini anak Tuhan. Akhirnya mereka pun mengambil yang Uzair sebagai anak Tuhan. Cuma dalam Yahudi dengan Kristian, anak di sini bukan yang anak biologi itu, turunan. Masuk anak, tapi ada hubungan zat. Zat Tuhan bersama dengan zat dia. Itu dia sudah akidah di Sunnah Jamaah itu boleh jadi sesat tu. Itu nama hulul ittihad. Makna zat Tuhan dengan zat makhluk jadi satu. Jadi bila zat Tuhan dengan zat makhluk jadi satu, itu digelar sebagai anak sebab hubungannya sangat dekat dengan zat yang zat Tuhan tadi. Itu istilah adalah Yahudi dan juga Kristian. Maksudnya dia bukan anak yang kita faham. Begitu. Kan? Mereka pun tak kata begitu. Cuma Kristian yang terakhir hari ini yang bodoh-bodoh tu, dia kata anak tu anak betul. Cuma Tuhan bagi Maryam lahirkan dia. Cuma tak pakai cara macam manusia.
Itu. Itu aja. Jika pusing yang tu. Zaman dulu anak itu bukan anak itu. Anak tu ada hubungan zat Tuhan dengan zat dia jadi satu. Sangat dekat, sangat hampir. Manusia pilihan Tuhan. Itu pasal dalam Injil Perjanjian Baru disebut, wahai anakku Adam, wahai anakku Idris, wahai anakku Daud, wahai anakku. Mana anakku adalah manusia yang dipilih Tuhan yang tak sama dengan manusia lain. Jadi mereka pun pilih Uzair sebagai anak Tuhan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran. Itulah mereka menjadikan Isa bin Maryam anak. Mereka menjadikan Uzair itu sebagai anak. Cuma masalahnya bila mereka dah jadikan anak, sifat Tuhan ada dalam dia. Lalu layak disembah. Layak disembah. Itu pasal akhirnya bila dah makin bodoh, mereka pun sembah Uzair, sembahnya Uzair. Itu. Jadi pada maja'ahu, kalau sekiranya pada zaman Nabi Isa alaihissalam dia dakwah, dia sampaikan kepada mereka dakwah apa yang dalam Taurat. Kemudian Allah turunkan Injil, apa dalam Injil, syariat-syariat itu semua. Dan selain pada itu diberi zat mukjizat. Antaranya mukjizat menghidupkan orang mati, orang yang terkena penyakit sopak, ditiupnya, disapunya tangannya, maka sembuh. Yang buta mata daripada lahir, dia tiup, dia sapu, maka sembuh. Itu pasal disebut Al-Masih. Al-Masih itu Al-Mas. Dia sentuh, dia tiup. Itu mukjizat Nabi Isa. Sentuh, tiup. Orang mati pun hidup. Orang yang terbaring ni, dia sentuh, dia tiup, hidup. Kalau pergi ke kubur pula, dia solat dulu, dia solat 2 rakaat. Lepas tu, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Doa, Ya Allah, lihatkanlah kekuasaanmu. Hidup kau orang mati. Agar Bani Israel tengok, aku ni Rasul. Itu mukjizat. Bangun kubur. Pernah anak Nabi Nuh alaihissalam, sampai Nuh yang pernah mati beribu-ribu tahun, pernah juga dibangkitkan oleh Nabi Isa nak tunjuk mukjizat. Bahkan banyak lagi mukjizat. Jadi itulah maksud bil-bayyinat. Bila mereka lihat ni semua, mereka tak terima tu mukjizat, bukan Nabi Isa, bukan Rasul, tapi dia kata ini sihir. Seperti mana dikatakan, qalu hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir. Sihir ni apa? Dia bukan hakikat yang betul, cuma memukau bagi orang yang melihat. Maknanya seseorang yang melihat luar biasa. Hakikatnya tidak begitu. Itu nama sihir. Bila disebutnya hadza sihrun mubin, soalannya, adakah mereka yang melihat itu semua beriman pada Nabi Isa? Tak. Itulah jawapan. Hadza sihrun mubin. Ini satu untuk Nabi Isa. Falamma ja'ahum, sekiranya datang pada Nabi Ahmad, ini setelah dakwah Rasulullah. Nabi pun dakwah, Nabi pun perlihatkan mukjizat. Nabi perlihatkan mukjizat jauh lebih banyak pada mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mukjizat Nabi besar-besar lagi. Sampai bulan dibelah mereka. Banyak lagi mukjizat yang besar-besar dan Rasulullah perlihatkan, mereka tengok. Lalu mereka berkata, qalu hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir. Termasuk juga Nabi Isa dia dakwah, dia baca Taurat, dia baca Injil. Itu ayat-ayat sihir. Rasulullah boleh berdakwah, lalu Nabi pun baca Quran. Bila dengar, memukau. Quran memukau diri, memukau pemikiran, memukau jiwa. Bila terpukau, akhirnya mereka kata, ada sihrun mubin. Ini sihir aja. Bila dah kata sihir, tak beriman. Itu pasal bila Rasulullah baca Quran, ada yang masuk Islam. Lalu mereka kata apa? Dia telah terkena sihir Muhammad. Muhammad baca apa tak sampai dia terkena sihir Muhammad. Itu pasal Quran buat mereka tu ayat-ayat sihir. Mantra-mantra. Jadi kata ulama boleh maksudnya padanya Nabi Isa dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Dan siapakah lagi yang tersangat-sangat zalim daripada mereka yang telah mengada-ada kata Allah pendusta. Ulama menunjukkan bahawasanya kalau berlaku pada dakwah Nabi Isa alaihi salatu wasalam, maka pada zaman itu
Tidak ada manusia yang paling zalim mereka ada-adakan kata Allah. Kalau dakwah untuk Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, makna mereka-mereka yang mengada-adakan Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab maksudnya mimman iftara, kalimah asalnya adalah iftara. Iftara ni mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah ada faktanya, tidak pernah ada bukti ilmiahnya, dan dia bermula dari diri dia orang. Itu iftara. Maksudnya Rasulullah SAW dakwah Nabi, kisah Nabi dakwah sampai ke orang-orang musyrikin. Lalu Rasulullah SAW pun memperlihatkan mukjizat. Lalu pembesar-pembesar musyrikin mengatakan ini adalah sebuah sihir. Jadi sihir berarti adalah pula Nabi Muhammad ini seorang dukun yang tak meramal nasib, meramal datang seorang datang. Jadi asal misalnya pada seorang bicara, yang lain pun meniru. Bila dia tiru, maka dia jadi iftara. Asalnya itu dia tak tiru, ada yang tidak layak pada Allah SWT. Sebagaimana pada awal Allah SWT tidak ada manusia yang ada adalah ada sekutu. Allah SWT ini ada dengannya. Itu ada manusia memulainya. Dia lah iftara yang memulai. Adakan yang pertama. Orang lain memulai yang orang lain pun jadi berbicara apa yang diambil, maka itu menunjukkan dia telah berdusta. Sebab dusta itu lebih pada diambil kata-kata orang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kalau dakwah ni ayat ni dikaitkan dakwah Nabi Isa Rasulullah, itulah dia. Cuma ayat ini juga dia berlangsung sampai hari kiamat. Apa maknanya? Sehinggalah sampai hari ini ayat ini juga termasuk. Dan siapakah lagi yang sangat-sangat zalim? Itulah orang ada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau dikatakan Isa, apa aftara mereka kata Isa adalah Allah. Isa itulah Allah. Itu. Isa sekian-sekian. Allah Subhanahu Wa Taala telah beri sekian-sekian. Pada Allah Subhanahu Wa Taala tak beri apa pun yang disebutkan oleh mereka. Begitu juga kalau berkaitan dengan Rasulullah, jadi iftara ala Allah, maka mereka mengada-ada ke Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah dengan sekutu Allah. Dan begitu juga mereka mengada-adakan atas Allah. Contoh Allah Subhanahu tidak berkuasa menghidupkan mana-mana. Contohnya manusia yang telah itu salah satu kita mereka kata Allah dia berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya begitu juga orang-orang Yahudi, dia berdusta kepada Allah. Mereka kata Allah cipta untuk mereka. Siapa kata Yahudi? Orang Nasrani nak menang mengajarkan Allah cipta syurga hanya untuk Nasrani. Kalau begitu turun ayat ya Muhammad, kalau begitu mereka mati sekarang. Minta mati, Allah nak matikan mereka. Tak berani mereka. Jadi itu termasuk iftara ala Allah, dan banyak lagi sebenarnya kata ulama-ulama kita tentang orang-orang yang disifati dengan sifat zalim apabila mengada-adakan ada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang tidak layak ada Allah. Antara kata ulama akidah dan sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu Wa Taala mereka menyifati dengan sifat yang tak layak ada Allah. Itu juga termasuk dan meliputi sifat-sifat Allah yang lain. Contoh Quran. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tak berfirman sekian-sekian. Ada juga yang Allah tak berfirman, mereka kata Allah berfirman sekian-sekian. Itu juga termasuk ilmu. Wa huwa yud'a ila Islam, sedangkan mereka ini disuruh makna datang dakwah Nabi Rasul kepada Islam. Kalimah Islam pula ada alif lam. Sebagai ulama mengatakan kalau dikatakan wa huwa yud'a ila Islam, ini lebih khusus pada dakwah Nabi Muhammad. Mengapa agaknya? Sebab dakwah kaum yang terdahulu
umat yang terdahulu tidak ada disebut dakwah kepada Islam. Maka agaknya disebabkan Allah mengkhususkan Islam adalah dakwah daripada Nabi Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalimat al-Islam juga kata ulama-ulama, sedangkan dia didakwah, makna disampaikan. Nabi datang dakwah kepada Islam, bukan dilihat Islam itu agama saja, tapi dakwahnya meliputi syariatnya, akhlaknya, hukum hakamnya, perundangannya. Itu semua masuk al-Islam. Jadi apa maksudnya di sini? Datang seorang Nabi bagi tahu kepada mereka kisahul anbiya, kisah para rasul-rasul, para nabi-nabi. Orang alim kitab. Dia baca Taurat, dia baca Injil. Dia menemui kisah para nabi. Lalu datang Rasulullah cerita juga. Bila Nabi cerita, mereka pun kehairanan. Bagaimana Muhammad tahu apa yang ada dalam kitab-kitab kita? Bagaimana Muhammad mengetahuinya? Itulah maksudnya adalah mukjizat. Wahyu itu adalah mukjizat. Apa yang dibaca oleh Rasulullah itu mukjizat Quran. Jadi mereka tak nampak lagi kemukjizatan itu sendiri. Wa huwa yud'a ila Islam, oleh kerana itulah pada makna wa man azlam, kalimah man menunjukkan pada hairan sungguh mereka itu. Mengapanya hairan? Disebabkan datang Nabi Rasul dakwah pada dia untuk bawa tauhid ke Allah, itu al-Islam. Tapi menghairankan bagaimana mereka boleh menolaknya. Itu. Wallahu la yahdil qawmal zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah penduduk pada kaum yang zalim. Maksud kaum yang zalim di sini adalah beberapa makna, beberapa maksud. Cuma dalam Quran menyebut kejayaan tidak ada pada kaum yang zalim. Kejayaan tidak ada pada kaum yang zalim, baik di dunia maupun di akhirat. Itu dalam Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Begitu juga kata ulama, Allah tidak memberi hidayah petunjuk pada kaum yang zalim seperti mana Allah memberi hidayah petunjuk pada mereka yang beriman. Orang yang beriman diberi hidayah, diberi taufik agar mereka berada di atas Islam yang benar, Islam yang bukan Islam, bukan daripada Nabi tapi mengaku Islam. Dan Allah membimbingnya kepada akidatul Islam sehingga akidahnya itu benar, sehingga membawa dia sampai ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu. Tetapi bagi kaum yang zalim, maknanya yang menafikan, yang menolak, yang mengada-adakan ada Allah, yang tidak sepatutnya ada Allah, maka mereka tidak diberi hidayah tersebut. Kerana apa? Kerana kesibukan mereka atas perbuatan-perbuatan yang mereka ada-adakan itu sendiri. Sebab manusia, sesuatu yang tak ada, dia mengada-adakan, maka dia akan sibuk dengan itu. Itu biasa kita lihat sejarah orang buat kapal terbang. Tak boleh sampai, boleh terbang kapal terbang itu sibuk siang malam, sibuk siang malam. Bahkan ada orang yang ahli muzik, sibuk siang malam, sehingga muzik dia sampai hari ini orang suka dengar. Walaupun dia seorang yang peka. Itu luar biasa. Orang tu peka buat not muzik, muzik dia orang suka. Tapi dia sendiri peka. Itu orang tak ada iman lah. Cuma saya pernah sebut sebelum ini ada seorang ulama yang buta. Dia tulis kitab pada jilid-jilid tentang yang makna hakikat cahaya. Dan dia seorang buta. Tak pernah tengok cahaya. Itu ilmu, itu ulama Islam. Jadi mana wallahu la yahdil qaumal zalimin, Allah Subhanahu wa taala tak memberi hidayah. Ini menunjukkan kata ulama, dia dilihat daripada azali lagi. Cuma tak ilmu Allah. Cuma akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajar kita, kehidupan manusia ini dia belum jelas. Apa makna belum jelas? Berpegang di Rasulullah. Sebab Nabi kata ada saja orang hidup, kamu lihat mereka sebagai orang beriman, tapi mati mereka kafir. Ada juga yang kamu lihat hidup mereka sebagai seorang kafir, tapi mati beriman. Jadi tak jelas. Oleh kerana itu ada saja etis, ada saja Buddha, ada saja Kristian, Yahudi, bahkan apa lagi orang-orang yang
Ada yang masuk Islam. Kemudian masuk Islam, ada orang tu etis. Memang pada keturunan etis. Lahir-lahir bapak dah ajar, tak ada pencipta, tak ada Tuhan. Cuma ada doa je. Etis ini memang mengaku tak ada Tuhan. Cuma dia ada satu doa. Kalau mereka susah-susah, doanya, wahai pencipta, tolong aku. Itu doa orang etis. Kalau kau wujud, kau ada, kau tolong aku. Ada doa untuk orang etis, anak dia sakit. Lepas tu dia doa, wahai pencipta, sekiranya kau ada, kau selamatkan anak aku yang sakit tu. Sebab anak dia tengah nazak nak mati, sakit jantung. Sekiranya kau ada dan kau selamatkan anakku, aku berjanji, aku akan ikut agama yang kau ridhoi. Bila sebut agama, ada mengakui pencipta mana Tuhan. Itu agama yang kau ridhoi. Dan sekali saya singkatkan cerita, anak dia tu selamat, sihat walafiat tadi. Jadi dia tak mungkin janjinya. Cuma dia duk cari agama apa yang Tuhan pencipta ni redai, sebab dia bukan kenal Tuhan. Dia bukan macam kita kenal Allah Ta'ala, kenal Nabi Muhammad. Dia tak ada, dia cuma beranggapan ada pencipta. Ada power lah, ada satu power lah. Dia berjanji dengan pencipta itu. Jadi, bila anak dia selamat, dia kata, bukan doktor yang selamatkan anakku, tapi ada doa aku kepada Tuhan, kepada pencipta. Dia tak ada Tuhan. Aku berjanji dengan pencipta untuk mengikut agama yang diredai. Lama agak ni cerita ni, lama sebab dia mencari agama yang diredai pencipta. Akhirnya dia pun kaji Kristian, Yahudi, Buddha, Hindu. Itu agama-agama yang terkenal dalam dunia. Islam dia tak nampak. Islam bagi dia bukan etis. Bagi dia memang anti-Islam. Tak nampak langsung Islam. Adik dia itu seorang mu'allam. Hadiahkan dia Quran terjemahan bahasa Inggeris, satu buku Sirah Nabi dalam bahasa Inggeris. Buka kotak, tengok. Padahal dia kata, dia etis. Tiap kali jumpa adik Islam ni, debat sampai putus darah dia kata. Tapi tak tahu bagaimana adik dia tergerak hati nak hadiahkan dia buku sirah dengan Quran terjemahan. Dia pun baca. Lagi dia kata apa yang dia baca seolah-olah semua jawapan daripada apa yang dia tanya. Sebab apa? Orang etis banyak tanya. Kehidupan etis ini banyak pertanyaan yang tak terjawab. Apa pasal dia kekal sebagai etis. Jadi bila buka Quran, baca, ini semua jawapan. Yang dia nak tanya ada jawab. Nak tanya ada jawab. Akhirnya apa yang berlaku, dia kaji lah, dia belajar. Dia seorang profesor doktor mata. Orang bijak lah. Etis. Dan dia kata kebanyakan etis profesor. Tanya je kenapa banyak profesor. Sebab profesor ni, dia lah kawan-kawan dia lah. Fikir dengan logik akan melebihi kadar had akal itu sendiri. Dan dia tak boleh nak terima kata-kata orang. Dia tak boleh. Dia kena dia punya kerja. Singkatkan cerita, akhirnya dia tak menemui lah agama lain, melainkan Islam lah dia kata. Sebab Quran tu Islam punya. Akhirnya dia mau masuk Islam, belajar. Isteri boleh ceraikan suami. Isteri ceraikan dia. Akhirnya dia keluar dengan $5,000. Ini cari kerja, dapat kerja dekat Arab Saudi. Jumpa semua istimewa cerita dia dengan keadaan begitu dia belajar agama. Satu hari dia mimpi Rasulullah kata pergi ke bukit sana. Dia tak tahu bermakna bukit-bukit, lama-lama dia tahu rupanya Madinah. Sehingga rupanya memang dia duduk kat Madinah, mengajar kat universiti situ. Cerita dia. Mimpi Rasul. Jadi akhirnya itu cerita siapa? Etis. Bila dia pernah jadi etis, itu yang banyak ada cerita tentang pemikiran etis tu. Itu yang kita tahu kisah tu. Jadi jangan ambil kisah pada etis, tetap mati etis. Jadi di sini
Kita nak cerita tentang akidah. Jadi oleh kerana itu, walaupun hari ini dia etis, hari ini dia kafir, kita tak tengok, kita tak tahu esok lusa dia Islam ataupun masih kekal dia kafir. Okey. Kemudian kita lihat hari ini di Islam, kita tidak tahu esok lusa dia masih Islam atau tidak. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah akidah. Oleh kerana itulah masih ada ar-raja, masih ada doa agar Allah Subhanahu wa taala beri dia hidayah. Kerana Allah hanya tidak beri hidayah pada kaum zalimin, sebagai ulama kata telah tetap hakikatnya dia hidup dan mati kafir. Ini ayat dia. Cuma kalau dia dulu etis, adakah dia termasuk ayat ni? Dia tak termasuk. Cuma hidayah Islam belum sampai. Walaupun dia etis itu semua, tidak menyebabkan dia itu dah jadi kafir. Dia kafir pada syariat, kafir pada hukum. Tapi dia di sisi Allah, dia tak termasuk golongan syaqawah, celaka. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan kita azali sebagai golongan saadah, bahagia. Cuma dakwah ataupun Islam belum sampai tadi. Ini apa? Agar ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu, agar kita lihat Islam yang seseorang etis ke Hindu ke Buddha ada hidayah Allah, bukan kerana kita. Itu yang kita kena tahu di situ. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lagi berapa minit? Ya? 30 minit. Tu. Kita baca sedikit, nanti kita tafsir. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini golongan-golongan yang zalim tadi, golongan-golongan yang tak ada hidayah, golongan-golongan yang sesat, dan maknanya mereka mahu, sungguh-sungguh mereka mahu untuk memadam cahaya Allah. Nur Allah, kata ulama Islam, itu yang dibawa oleh Nabi, syariat Nabi Muhammad, Al-Quran, semua adalah nur Allah. Di afwahihim, dengan mulut mereka. Mengapa agaknya? Kerana nur Allah bukan fizikal. Cahaya Allah, ini kiasan majas. Islam bukan fizikal. Iman bukan fizikal. Quran pada hakikatnya kalam Allah bukan fizikal. Oleh kerana itu, apa maksud mereka mahu memadamnya cahaya Allah Subhanahu Wa Taala dengan mulut mereka, yakni dengan apa yang mereka datang mereka beritahu. Jangan ikut Islam, jangan ikut Muhammad, jangan beriman padanya. Itulah maksud bi'ahwalihim, itu cara mereka nak memadam cahaya Allah. Cuma soalannya, adakah mereka mampu dengan suara-suara mereka, mulut-mulut mereka memadam cahaya Allah, memadam Islam? Itu maksudnya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa dia menetapkan dan begitu juga mutim, menyempurnakan akan cahayanya walaupun orang-orang kafir tak suka. Apa maknanya di sini? Ada juga orang Islam, tapi dalam diri dia kafir. Apa maksud kafir? Dia tidak mahu Islam. Betul. Dia seorang pemerintah. Boleh saja dengan pemerintah dia mahu ke Islam, tapi dia tak suka. Dia tak suka. Walaupun dia tak suka, dia tidak akan pernah memadam cahaya Islam itu. Apa maksudnya? Dalam negara dia, dia seorang pemerintah. Dia tak mahu pemerintahan Islam. Walaupun di Islam dan negara itu Islam, penduduknya Islam, tapi dia tak mahu Islam. Walaupun begitu dia tidak mahu Islam, bukan bermaksud dengan apa yang dia buat, dia telah memadam cahaya Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Lalu dia padam apa? Dia padam cahaya sepatutnya ada dalam diri dia, rakyatnya, kerajaannya. Apa maksud di sini? Maghfirah Allah. Itulah ilmu yang Allah nak beri. Itulah pahalanya, ganjarannya. Itu semua mereka gelap. Mereka tak mendapatkannya. Itu maksudnya. Nanti insyaAllah kita sambung ayat yang ke-8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.